Industri minyak sawit berperanan penting dalam pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Justru pemain industri diminta meneroka potensi industri itu selaras dengan amalan pengoperasian yang mampan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, industri itu bukan sahaja menyediakan banyak peluang pekerjaan, malah turut menyumbang kepada keluaran dalam negara kasar KDNK. 2023 or Q1 2023, which also saw an increase of 5% in the palm oil sectors from 9.5 billion ringgit in the first quarter of 2022 to 10 billion ringgit in quarter 1 2023. Beliau yang juga Menteri Perdagangan dan Komoditi berkata amalan mampan terutamanya dalam operasi penghilangan minyak sawit membantu melindungi alam sekitar sekaligus meningkatkan kecekapan keuntungan operasi. Strategi dan kaedah yang inovatif dapat memberi nilai tambah kepada rantaian pengeluaran minyak sawit. Beliau berucap pada perasmian pembukaan pameran dan persidangan teknologi penghilangan minyak sawit di Miri. Meningkatkan pendapatan isi rumah kepada RM15,000 sebulan sekaligus menurunkan kadar kemiskinan menjelang 2030. Kerajaan Sarawak komited merealisasikan hasrat itu menerusi strategi pembangunan pasca COVID-19 2030. Premier Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg mengajak graduan untuk turut bersama kerajaan negeri dalam usaha berkenaan dengan menceburi bidang sains demi melahirkan masyarakat yang berkembang maju berdasarkan data dan inovasi. Ujarnya, pengumuman Bank Dunia berhubung Sarawak sebagai negeri berpendapatan tinggi menunjukkan ekonomi negeri sedang membangun dengan baik. Ia juga membuktikan kerajaan negeri berada pada landasan yang tepat dan ia perlu dirangsang melalui penglibatan para graduan yang berkemahiran untuk memacu ekonomi mampan. Beliau berkata demikian semasa majlis perasmian Convocation ke-25 Sarawak Skills dan College University ICATS di Pusat Convention Borneo, Kuching. Pembinaan Institut Latihan Perindustrian ILP dan Klinik Kesihatan di Serian kini sedang giat dilaksanakan dan dijangka mula beroperasi tahun depan. Setakat ini, kedua-dua projek berkenaan mencapai tahap kemajuan masing-masing 95% dan 76%. So with the completion of these two, I would call big projects in Syria, yaitu projek Institut Latihan Perindustrian and then Klinik Kesihatan, which is adjacent to each other. Saya percaya Serian 5 years from now it will be different. As you see, 10 years ago, Serian was not like this. Now you see Serian is a totally new Serian. ILP Serian bernilai RM310 juta adalah yang keempat dibina di negeri ini selepas ILP Kota Semarahang, Miri dan Bintulu yang mampu menampung 600 orang pelajar. Beliau berkata demikian selepas menyambut ketibaan dan pelepasan 6 kenderaan konvoi Kembara Jalur Gemilang 2023 daerah Serian bertempat di SMK Serian. Konvoi diketuai oleh Timbalan Pengarah Jabatan Penerangan Negeri Aziz Abdul Rahman. Serian merupakan salah satu daripada 13 lokasi persinggahan konvoi yang menjelajah seluruh negeri sehingga ke sepitang Sabah. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Seri Richard mengajak pelajar dan keseluruhan masyarakat bersama-sama mengibarkan jalur gemilang dalam menyemarakkan semangat cinta kepada negara. Pada masa sama sebagai penghargaan kepada pejuang-pejuang kemerdekaan tanah air. Sebuah rumah satu tingkat di Kampung Sinar Budi, Kuching, Sarawak musnah dalam kebakaran yang berlaku awal pagi tadi. Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak menerima panggilan kecemasan pada pukul 3.35 pagi. Pasukan bomba dan penyelamat Batu Lintang kemudian digerakkan ke lokasi kejadian dibantu bomba Tabuan Jaya. Sejurus tiba, rumah terbabit didapati musnah sepenuhnya termasuk sebuah kereta. Operasi mengawal serta memadamkan kebakaran tamat pada pukul 4.50 pagi. Penghuni rumah tersebut selamat dalam kejadian terbabit. Punca kebakaran dan jumlah kerugian masih dalam siasatan.